Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Kamal Firmansyah Kamaluddin. Ini Berita Pagi. Melakukan sabotaj perkhidmatan air di Selangor, dua lelaki termasuk seorang pengarah sebuah syarikat menjadi individu pertama dihadapkan ke mahkamah. Ia melibatkan kesalahan terhadap keselamatan negara mengikut Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas 2012 SOSMA. Bagi pertuduhan pertama, mereka boleh dipenjara seumur hidup jika sabit kesalahan. Bagaimanapun, tertuduh Arnathan, 43 tahun dan Lim Kian Aik, 42 tahun mengaku tidak bersalah. Mereka didakwa dengan niat bersama melakukan sabotaj untuk mendatangkan kemudaratan kepada perkhidmatan air di Selangor di premis nombor 32, Jalan Velox 2, Taman Velox Selayang antara 2 dan 10 November lalu. Bagi pertuduhan kedua, Nathan dan Kian Aik didakwa dengan niat bersama melepaskan bahan berbahaya di tempat rawatan kumbahan awam milik Indah Water Konsortium Sendirian Berhad. Mereka juga didakwa dengan niat bersama menjalankan aktiviti pensetoran luar tapak tanpa mendapat kelulusan laporan penilaian daripada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling. Bagi pertuduhan keempat hingga keenam, Nathan dan Kian Aik didakwa dengan niat bersama menempatkan buangan terjadual dan menggunakan premis itu untuk penempatan bahan buangan tanpa lesen daripada Ketua Pengarah Kualiti Alam Sekeliling di tempat, masa dan tarikh sama. Kedua-dua tertuduh tidak dibenar diikat jamin bagi empat pertuduhan pertama. Bagi pertuduhan kelima dan keenam, mereka dibenar diikat jamin RM30,000 dengan seorang penjamin. Di Kedah pula, 4 pekerja warga Indonesia dihadapkan di Mahkamah Session Sungai Petani atas pertuduhan menyebabkan pencemaran air Sungai Muda pada 12 November lepas. Dedi Hardianto, 32 tahun, Bestian, 38 tahun, Andika Safutra, 32 tahun dan Ade Pitria, 33 tahun dituduh sengaja menyebabkan pencemaran air Sungai Muda akibat minyak diesel. Tindakan itu mencemarkan muka sauk di 3 loji rawatan air iaitu Jiniang Baru, Jiniang Lama dan Sungai Pau Gurun. Sabit kesalahan boleh dipenjara minimum 5 tahun dan maksimum 30 tahun atau didenda atau kedua-duanya. Mahkamah menetapkan 22 Disember ini untuk sebutan semula kes bagi memanggil jurubahasa. Tertuduh yang tidak diwakili peguam dibenar diikat jamin RM50,000. Sementara itu, isu pencemaran air dan bau Sungai Punggur di Melaka perlu diatasi segera. Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali menggesa semua pihak berkaitan termasuk Jabatan Pengairan dan Saliran JPS Melaka, Jabatan Perkhidmatan Veteriner Melaka, Jabatan Alam Sekitar JAS dan pihak berkuasa tempatan PBT mencari punca dan langkah penyelesaian terbaik mengatasi masalah itu. Saya harap perkara ini dapat diselesaikan. Saya mohon dari semua agensi atau jabatan yang terlibat baik akhir tahun ini, saya kata masalah ini dapat diselesaikan, insyaAllah. Beliau turut mengingatkan peniaga di sepanjang sungai berkenaan untuk mematuhi peraturan dan enactment yang ditetapkan dan dilarang membuang sampah ke dalam sungai bagi mengelakkan masalah pencemaran itu bertambah teruk. Terdahulu beliau berkata pencemaran sungai itu didakwa berpunca daripada pelepasan sisa kumbahan dari ladang ternakan lembu milik persendirian selain ternakan ayam di sebuah kilang berhampiran. 1,884 kes baharu positif COVID-19 dilaporkan semalam, tertinggi sejak penularan kes berlaku awal Mac lalu. Selangor terus mencatat kes paling banyak iaitu 1,203 atau hampir 64% daripada keseluruhan kes harian baharu. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Nur Hisham Abdullah, daripada jumlah berkenaan, kluster teratai merekodkan pertambahan tertinggi iaitu 1,067 kes. Pelaporan kes positif COVID-19 yang tertinggi di Lembah Kelang berpunca daripada pertambahan kes bagi kluster-kluster, terutamanya kluster berkaitan tempat kerja, iaitu kluster teratai dengan pertambahan sebanyak 1,067 kes, iaitu bersamaan dengan 76.2% dan kluster Daman Lela sebanyak 101 kes, iaitu bersamaan dengan 7.2%. Negeri Sabah pula masih melaporkan jumlah kes yang agak tinggi walaupun telah berkurangan berbanding dengan hari-hari yang selepas, iaitu sebanyak 289 kes.
Daripada jumlah tersebut, 164 kes iaitu 56.7% adalah hasil saringan kontak rapat. Dalam sidang media sama, Tan Sri Dr. Nur Hisham memaklumkan lagi 4 kluster baru COVID-19 dikenal pasti. Kluster Bintang dan Indah Mas dikenal pasti di Kuala Lumpur, kluster Teja Kasih di Perak dan kluster Kobena di Johor. Bagaimanapun, 3 kluster diisytiharkan tamat iaitu kluster Jambul, Surat dan Hampar. Ini menjadikan jumlah kluster aktif dan masih dalam pemantauan sebanyak 168 kluster. Daripada jumlah tersebut, 46 kluster melaporkan pertambahan kes iaitu kluster Teratai melibatkan 1067 kes, kluster Daman Lela 5 kes dan kluster Bintang 75 kes. ...28 kilang Top Glove di Kelang, Selangor ditutup secara berperingkat bagi membolehkan pekerjanya menjalani ujian saringan dan kuarantin. Ia susulan berlaku peningkatan ketara mencecah 1,000 kes positif dalam kalangan pekerja kilang tersebut. Sehingga 23 November, KKM telah melaksanakan 5,794 saringan dan sebanyak 1,889 kes positif COVID-19 telah direkodkan. Jadi, atas nasihat dan penilaian risiko KKM, sidang khas hari ini bersetuju supaya 28 kilang Top Glove di kawasan tersebut di Kelang tu, di kalau tak silap saya di Kapar 28 kilang di situ, dia banyak kilang kecil-kecil dan sebagainya. 28 kilang Top Glove ditutup secara berperingkat. Sementara itu, semua kedai makan, kedai runcit, kedai serbaneka dan stesen minyak di kawasan PKPB dibenarkan beroperasi sehingga 12:30 malam. Keputusan dibuat setelah mengambil kira aduan dan rungutan orang ramai, terutamanya peniaga, persatuan peniaga dan restoran. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, mereka terkesan akibat waktu operasi ditetapkan sehingga pukul 10 malam sebelum ini. Mesyuarat bersetuju untuk membenarkan pembukaan restoran dan juga perniagaan-perniagaan lain sehingga pukul 12. Seperti kedai serbanika, convenience store, petrol station, kedai runcit. Ada kedai runcit kat bandar-bandar kecil, ada kedai runcit yang biasanya orang bergantung untuk membeli barang. Kita buka juga sampai pukul 12. Mana-mana aktiviti perniagaan kita buka sampai pukul 12. Kita setuju. Okay? Bukan saja restoran tetapi yang lain-lain. Bermula segera. Cepat mungkinlah, besok pun boleh bermula. Bermula besok. Kerajaan juga bersetuju membenarkan Institut Latihan Memandu menjalankan operasi semasa tempoh PKPB. Namun perlu dilakukan mengikut SOP ketat yang ditetapkan Kementerian Pengangkutan. Kementerian Luar sedang berunding dengan Kerajaan Singapura untuk memberi kelonggaran membuka pintu sempadan serta kebenaran kepada rakyat Malaysia yang bekerja dengan berulang-alik dari Johor ke Singapura. Jelas Datuk Seri Ismail, cadangan prosedur operasi standard SOP sudah disiapkan Kerajaan Johor bersama Jabatan Kesihatan Negeri untuk diteliti Kementerian Kesihatan. Mula-mula dia kena bersetuju dari segi SOP dulu. Because kalau dia setuju, Kementerian Luar akan bincang. Sebelum tu kita minta Kementerian Kesihatan berbincang dengan Kementerian Kesihatan di Singapura dari segi SOP tersebut. Dan lepas itu kalau dah ada persetujuan, barulah Kementerian Luar dengan Kementerian Luar akan berbincang dari segi kebenaran rentas negeri berulang-alik tu. Dan kalau boleh, dan kita pun dah minta supaya MKM mendapatkan lebih detail tentang pekerja kita yang berulang-alik tu. Selama ni tak tahu apakah mereka masih bekerja, telah diberhentikan ataupun masih bekerja tetapi tanpa gaji. Kita tak tahu. Kita minta MKN dapatkan lebih detail tentang masalah yang dihadapi oleh pekerja Malaysia yang berulang-alik ke Singapura ni. Jadi Kementerian Luar lah yang akan menentukan.
Beliau diminta mengulas laporan akhbar menyebut terdapat rakyat Malaysia terperangkap di Republik itu akibat penutupan sempadan sekaligus menghalang mereka berulang-alik dari Johor seperti sebelum ini. Hampir 44,000 bilik hotel dengan pelbagai pakej tawaran seperti rebat voucher, tunai dan diskaun menanti pelancong tempatan menerusi pelbagai kempen penggalakan pelancongan. Menteri Pelancongan, Seni dan Budaya Datuk Seri Nancy Shukri berkata, kempen menerusi kerjasama syarikat penerbangan dan beberapa persatuan hotel itu adalah sebahagian pelan pemulihan pelancongan berikutan pandemik COVID-19. Kempen bermula bulan depan sehingga Februari 2021 turut menggalakkan penggunaan teknologi digital melalui tempahan dan pembelian di platform e-market dan penebusan e-voucher tunai. RM150,000 akan diperuntukkan sebagai insentif bagi 12,500 pengguna pertama yang telah melakukan pembelian pakej penginapan 3 hari 2 malam dan sempurnakan pembayaran akan menikmati e-voucher tunai sebanyak RM20 yang boleh digunakan untuk pembelian barangan lain. Mengenai kempen cuti-cuti Malaysia, menerusi inisiatif pengangkutan pula, diskaun kepada 39,000 pengguna antara RM50 ke RM100 ditawarkan untuk tempahan kelas ekonomi dan perniagaan. Selain itu, diskaun pembelian produk kraft di outlet Karya Neka turut ditawarkan bagi menggalakkan penjualan kraft tangan tempatan. Datuk Seri Nancy mengulas perkara itu dalam sidang media khas status terkini gelembung perjalanan pelancongan domestik di ibu negara. Beliau menyifatkan inisiatif gelembung perjalanan domestik zon hijau adalah satu usaha memastikan sektor pelancongan negara kembali aktif. Cabaran komunikasi semasa pandemik COVID-19 menuntut Kementerian Komunikasi dan Multimedia KKMM mempertingkat keupayaan agar masyarakat memahami dan tidak keliru. Justru menterinya Datuk Saifuddin Abdullah berkata ekosistem komuniti digital perlu disegerakan. Melalui paparan di laman Facebook beliau, KKMM akan memperhebat program masyarakat pintar dalam kalangan komuniti dengan memberi kesedaran maklumat palsu dan keselamatan siber. 1,101 pusat internet komuniti yang terdapat di setiap daerah di seluruh negara akan ditingkat keupayaannya. Mengambil kira dinamika tersebut dan selaras penubuhan Majlis Digital Negara dan Revolusi Perindustrian keempat, komuniti perlu dilihat dari sudut pandangan besar dan luas. Kini wujud dua bentuk komuniti, iaitu komuniti setempat dan komuniti digital. Perkembangan kes COVID-19 global. Jumlah jangkitan COVID-19 seluruh dunia terus menunjukkan peningkatan melebihi 59 juta kes termasuk lebih 1.4 juta kes kematian. Benua Amerika kekal teratas dari segi jumlah kes positif apabila merekodkan lebih 24.5 juta kes, diikuti benua Eropah berlebih 16 juta kes dan Asia Tenggara dengan 10.3 juta kes. Amerika Syarikat mengatasi negara lain apabila kes positif terus meningkat melebihi 12 juta kes dan 263,365 kematian. Sejak 3 November lalu, kes positif COVID-19 Amerika Syarikat melepasi para 100,000 kes setiap hari. Bagi negara Amerika Latin, Brazil berdepan peningkatan kes kematian menjadikan jumlah kumulatif menghampiri 170,000 kes. Beberapa negara Eropah seperti Jerman, Perancis dan Turki menyertai negara serantau melaksanakan semula perintah kawalan pergerakan bagi membendung peningkatan kes positif COVID-19. Sementara itu, 17,000 orang membabitkan kaki tangan lapangan terbang antarabangsa terbesar di Shanghai telah menjalani ujian saringan COVID-19. Ketika proses tersebut, pekerja lengkap memakai peralatan pelindungan penuh membawa kaki tangan lapangan terbang antarabangsa Pudong ke tempat letak kereta bertingkat untuk menjalani ujian yang disiarkan secara langsung dalam talian oleh pihak kesihatan Shanghai. Pekerja kargo Barisan Harapan akan dikenakan ujian berkala, manakala kaki tangan bertugas dalam pekerjaan berisiko tinggi akan diberi vaksin COVID-19.
Shanghai pada bulan ini melaporkan 6 jangkitan tempatan yang dikaitkan dengan kaki tangan lapangan terbang. Virus COVID-19. Pertama, kerapkan mencuci tangan anda. Kedua, elakkan menyentuh mata, mulut dan hidung anda. Ketiga, tutup mulut menggunakan tisu atau pelipat tangan. Keempat, hindari kawasan tumpuan ramai. Kelima, tinggal di rumah sekiranya tidak sihat. Keenam, sekiranya anda demam, batuk dan kesukaran bernafas, dapatkan nasihat awal perubatan melalui telefon sebelum mendapatkan rawatan susulan. Ketujuh, sentiasa peka kepada maklumat terkini daripada WHO. Bertemu kembali. Penduduk terjejas banjir yang dipindahkan di 3 daerah di Melaka dilaporkan semakin berkurangan. Sekretariat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri memaklumkan sehingga 8 malam hanya terdapat seramai 311 penduduk terjejas daripada 78 buah keluarga masih ditempatkan di 5 PPS. PPS SK Durian Tunggal di Alor Gajah hanya menempatkan 13 penduduk terjejas daripada 3 buah keluarga. Manakala di Melaka Tengah, 96 penduduk daripada 27 buah keluarga masih ditempatkan di PPS SK Air Molek. Di Jasin pula, 3 PPS masih dibuka. PPS SK Tehil kekal 127 penduduk. Manakala 2 lagi PPS merekodkan pengurangan iaitu SK Parit Gantung 65 orang dan SJK Syuhian 10 orang. Paras air sungai di Sungai Duyung Jasin dan Sungai Melaka Alor Gajah telah menunjukkan tren penurunan. Sejak banjir mula melanda Jumaat lalu, 6 PPS dibuka di 3 daerah negeri itu. Sementara itu, di Perak, kemaskini portal bencana menunjukkan setakat 8 malam terdapat 117 penduduk daripada 31 buah keluarga masih ditempatkan di 2 PPS di 2 daerah terjejas. PPS Sekolah Kebangsaan Cangkat Lobak di daerah Krian menempatkan seramai 75 penduduk terjejas daripada 18 buah keluarga. Manakala di PPS Sekolah Rendah Agama Rakyat Ngah Ibrahim di daerah Larut Matang dan Selama menempatkan seramai 117 penduduk daripada 31 keluarga terjejas. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Jawi akan bekerjasama dengan Kementerian Wilayah Persekutuan dalam penguatkuasaan larangan penjualan arak bermula Oktober tahun depan. Pengarahnya Muhammad Ajib Ismail berkata pihaknya akan membuat pemantauan secara berkala sebelum penguatkuasaan sepenuhnya dilaksanakan. Bahagian penguasaan kami sentiasa terus menjalankan pemantauan dan juga perbincangan dengan beberapa pihak, dan juga Jawi juga telah pun diajak mengadakan perbincangan bersama dengan Kementerian Wilayah sebelum ini berkaitan dengan perkara ini, dan kami akan insyaAllah akan melihat perkara ini, dan juga kita akan bersama dengan Kementerian Wilayah bagi melaksanakan apa-apa juga perkara yang bersesuaian berdasarkan pada bidang kuasa kami. Beliau mengulas perkara itu pada Majlis Sumbangan Makanan kepada warga penyiaran JAKIM di Putrajaya. Sumbangan hasil projek prihatin Frontliners bersama Jawi Food Bank dengan kerjasama Pertubuhan Kebajikan Muhammad Chan. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna tidak akan teragak-agak melaksanakan harga kawalan bagi menangani isu kenaikan harga bawang jika keadaan mendesak. Bagaimanapun, menerusi satu kenyataan menterinya, Datuk Seri Alexander Nantalinggi memaklumkan buat masa ini pihaknya memantau rapi perkembangan isu tersebut dan sentiasa mencari jalan terbaik bagi mengatasinya. Seperti barangan keperluan lain, harga bawang turut dipengaruhi faktor bekalan dan permintaan. Keadaan itu berlaku ke atas bawang India sehingga mempengaruhi keseluruhan bekalan bawang di negara ini.
India merupakan negara pengekspor terbesar bekalan bawang ke negara ini iaitu lebih 149.5 juta kilogram. Larangan ekspor kerajaan negara itu terdapat terhadap hampir semua jenis bawang untuk menampung keperluan domestik susulan dilanda banjir dikesan sebagai punca kenaikan harga bahan berkenaan. Bagaimanapun, menurut Datuk Seri Alexander Nanta, Malaysia mengimport bawang dari pelbagai negara sebagai strategi untuk memastikan bekalan sentiasa mencukupi dan tidak bergantung kepada sesebuah negara sahaja. Polis menahan 10 individu termasuk 2 wanita, salah seorang warga Indonesia disyaki terlibat dalam sindiket pelaburan forex di sekitar Lembah Kelang. Serbuan dilakukan pasukan polis dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial JSJK Bukit Aman di 4 lokasi iaitu Kuala Lumpur, Cyberjaya, Shah Alam dan Kajang. Menurut pengarah JSJK Datuk Zainuddin Yaakob, pihaknya turut merampas 10 buah kereta mewah bernilai lebih RM1 juta, telefon bimbit, komputer, kad ATM pelbagai bank dan wang tunai RM10,000. Mangsa-mangsa akan dijanjikan dengan pelaburan sekitar 5% hingga 8% sebulan melalui satu platform yang dikenali sebagai Action Effect yang menggunakan aplikasi MetaTrade 4. Ini salah satu aplikasi lah. Ada banyak aplikasi bagi mengaburi pelabur. Ini salah satu aplikasi yang digunakan. Dan mangsa ni sedar telah ditipu, telah terperangkap apabila laman web tersebut telah tidak lagi boleh diakses. Polis menerima 72 laporan polis melibatkan kerugian sebanyak RM21 juta. Kesemua suspek telah direman untuk siasatan mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan. Satu sindiket curi kenderaan dipercayai aktif sejak 6 bulan lalu di Johor Bahru tumpas susulan penahanan 5 lelaki berumur 25 hingga 35 tahun. Geng Mat Top itu ditahan hasil 4 serbuan di sekitar Ulu Tiram dan Kota Tinggi. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan, SCP Muhammad Fadzli Muhammad Zain dalam satu kenyataan memaklumkan siasatan awal mendapati sindiket menggunakan modus operandi meleraikan kenderaan yang dicuri dan menjualnya sebagai aksesori. 3 daripada suspek mempunyai rekod jenayah dan dadah. Dalam serbuan itu, polis telah merampas 4 buah kenderaan milik suspek bernilai RM30,000. Kesemua suspek direman sehingga Khamis ini. Kes disiasat mengikut Seksyen 379A Kanun Keseksaan. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin perlu mempersembahkan kepada Yang di-Pertuan Agong sekiranya rang Undang-Undang Perbekalan 2021 tidak mendapat sokongan majoriti ahli parlimen. Menurut timbalan Yang di-Pertua Dewan Rakyat, Datuk Muhammad Rashid Hasnun, perbahasan perlu dilanjutkan sehingga persetujuan dicapai Blok Kerajaan dan Pembangkang. Setelah persetujuan diperoleh, sebarang perubahan untuk menambah, menghapuskan atau mengganti perkara tertentu boleh dilakukan dengan mengusulkan pindaan kepada RUU berkenaan. Jadi kalau dengan pindaan ni memang kalau ada lah teknik dia belum pernah dibuat sebelum ini. Jadi kami akan melihat peraturan-peraturan mesyuarat yang mana yang dimasukkan dengan pindaan. Kerana 26 ni adalah peringkat dasar. Minggu depan peringkat jawatankuasa ada 26, 27 lagi tu peringkat-peringkat jawatankuasa perlu dilulus. Jadi kalau sekiranya satu kementerian suddenly tiba-tiba diminta belah bagi tak lulus contoh ni kan. Itu pun satu pendekatan yang kami belum pernah ada pengalaman lagi sebelum ini dengan hanya satu peringkat jawatankuasa yang dengan pindaan. Julai tersebut. Beliau bercakap demikian selepas menghadiri program Bicara Naratif di Angkasa Puri. Perbahasan RUU Perbekalan 2021 peringkat dasar telah berlangsung selama 8 hari bermula 9 hingga 12 November dan 16 hingga 19 November. Menteri akan menjawab pada peringkat dasar selama 3 hari bermula semalam hingga Rabu. Proses seterusnya adalah perbahasan peringkat jawatan kuasa selama 11 hari bermula Khamis ini. Bagi tahun 2021, peruntukan untuk tujuan TVET adalah sebanyak RM6 bilion. Bagi menyediakan pinjaman kepada 24,000 peserta program TVET
di institusi latihan kemahiran awam dan swasta, 300 juta ringgit disediakan melalui Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran atau PTPK, iaitu peningkatan 100 juta ringgit. Bagi menggalakkan lebih banyak pelibatan industri melaksanakan program berteraskan TVET, kerajaan memperkenalkan sistem latihan Dual National Plus dengan allowance bulanan dinaikkan daripada RM625 kepada RM1,000. Inisiatif ini melibatkan peruntukan berjumlah RM60 juta dan memberi manfaat kepada 10,000 peserta. Sebanyak RM29 juta juga diperuntukkan bagi melaksanakan program-program TVET di bawah KPT, antaranya inisiatif pendidikan Islam dan pembelajaran sepanjang hayat kepada 15,000 pelajar di Institut Tahfiz dan sekolah pondok. Sedikit berita sukan. Kejohanan badminton berpasukan campuran Persatuan Badminton Malaysia BAM hari pertama menyaksikan pasukan Terminators gah menguasai saingan. Pada peringkat awal, kedua-dua pasukan mempamerkan aksi sengit apabila saling kejar-mengejar sebelum Terminators menang 7-4. Setelah terikat 2-2 menerusi acara bergu dan perseorangan lelaki, Sonia Chia meletakkan Dominators di depan apabila menjinakkan Lee Ying straight set 15-9, 15-10 dalam kategori perseorangan wanita sebelum Terminators menyamakan semula kedudukan 3-3 menerusi bergu campuran Muhammad Haikal Nazri Lau Yen Yuan. Mata ke-6 Terminators diraih Lee Zijia yang menewaskan Eng Ziyong 15-10, 15-13 selepas terdahulu Lee Shunyang dan Siti Nur Syuhaini menang perlawanan masing-masing. Acara yang pertama kali diperkenalkan lelaki dan wanita 3 sepasukan turut menjadi tumpuan. Bagi kategori lelaki, trio Dominators Aaron Chia, Louis Shenghao, Eng Cheong berjaya mencuri 1 mata. Namun trio wanita Chow Mei Kuan, Lai Pei Jing dan Perli Tan memastikan mata ke-7 Terminators selepas menundukkan M Tinah, Teo Mei Ying dan Yap Cheng Wen dengan straight set. Kementerian Belia dan Sukan KBS bercadang untuk memperluaskan pertandingan secara maya, terutamanya membabitkan atlet negara yang ke Olimpik Tokyo 2020. Jelas Menteri KBS Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican, ia dapat membantu memastikan mentaliti setiap atlet berada dalam keadaan terbaik. Beliau turut memuji pendekatan yang dilakukan oleh Persatuan Memanah Kebangsaan Malaysia dan terbaru Persekutuan Renang Malaysia yang menggunakan kaedah berkenaan. Atlet-atlet kita berada dalam pemikiran yang bersaing. Jadi itulah antara yang diusulkan di peringkat MSN dan juga di peringkat badan-badan sukan kebangsaan dalam sukan-sukan yang akan kita ceburi atau kita sertai di Olimpik nanti. Baik, berita pagi berakhir di sini. Bersama-sama kita mengekang penularan COVID-19. Amalkan mengimbas MySejahtera di mana jua anda berada. Saya Kamal Firman Shah Kamaluddin dengan itu. Assalamualaikum dan salam hormat.